Assalamualaikum. Hai, jadi hari ini kita ada one interesting topic untuk dibincang, iaitu the solution to reduce the number of species extinction. Baiklah, macam kita tahu disebabkan oleh COVID-19 dan berlakunya MCO, Movement Control Order, menyebabkan pengurangan kepada hasil jualan tiket di zoo. Apabila berlakunya pengurangan hasil jualan tiket ni, maka akan berkurang dana untuk membeli makanan terhadap haiwan-haiwan di zoo. Apabila berlakunya pengurangan sumber makanan ini, maka mungkin keadaan akan menjadi teruk lagi, di mana akan berlakunya spesies extinction ataupun kepupusan spesies kepada haiwan-haiwan di dalam zoo. Jadi untuk mengelakkan perkara ini berlaku, kita akan membincangkan solusi lain yang boleh kita buat selain daripada kita beli tiket, pergi zoo, sumbangkan dana kepada zoo. Apa lagi perkara yang kita boleh buat untuk reduce ataupun mengurangkan kepada kepupusan spesies ini, bukan sahaja di zoo, malah secara global. Let's go! Baiklah, sebelum kita ke topik utama, iaitu cara untuk mengurangkan kepupusan spesies, kita akan bincangkan dulu apa itu sebenarnya extinction ataupun kepupusan. Jadi, extinction is the termination of a kind of organism or of a group of kind, usually a species. Jadi, secara ringkasnya, kepupusan ataupun extinction bermaksud kepada kematian ataupun kelenyapan sesuatu spesies di atas muka bumi ini. Maksudnya mereka memanglah tak ada di atas muka bumi. Jadi, mungkin generasi akan datang hanya akan melihat mereka secara di dalam video ataupun di dalam gambar sahaja. Baiklah, seterusnya adalah faktor-faktor ataupun penyebab kepada kepupusan spesies. Antaranya adalah global warming, lack of food, loss of habitat and genetic, disease and pollution. Seterusnya, jom kita ke our main topic, iaitu solutions to reduce species extinction. Jadi saya ada nyatakan 3 cara di sini, iaitu yang pertama, slow down when driving. Yang kedua, recycle and buy sustainable product. Dan yang ketiga, learn about endangered species. Baiklah, antara solusi yang boleh kita lakukan untuk membantu kepada pengurangan kepupusan spesies, yang pertama adalah slowing down when driving ataupun memandu dengan lebih perlahan. Hal ini kerana kita tidak menghalang kepada kemajuan. Kita boleh melakukan pelbagai kemajuan, antaranya adalah pembangunan jalan raya. Tapi kita mestilah tahu bahawa pembangunan jalan raya ini dilakukan di kawasan ataupun tempat tinggal ataupun habitat sesuatu spesies ataupun haiwan. Jadi kita perlulah sentiasa cakna dengan penanda jalan ataupun signboard yang tertulis haiwan sedang melintas dan sebagainya. Apabila kita melihat signboard tersebut, kita perlulah memperlahankan kenderaan kerana kita tidak tahu apabila ada haiwan akan melintas atau tidak dan sebagainya. Contohnya yang berlaku pada 7 Februari 2016 di Lebuh Raya Pantai Timur 2, di mana seorang pemandu telah melanggar seekor haiwan, dan apabila dia keluar dari kereta dan melihat haiwan tersebut adalah harimau, lebih menyayat hati apabila dia tahu harimau yang dilanggar itu adalah harimau betina yang bunting. Jadi di sini kita bukan saja hilang seekor harimau, malah kepada generasi harimau tersebut. Yang kedua, untuk membantu kepada pengurangan kepupusan spesies adalah dengan recycle and buy sustainable product. Kenapa dengan recycle? Contohnya apabila kita recycle kertas ataupun plastik, kita dapat mengurangkan demand ataupun permintaan kepada developer untuk menebang dengan lebih banyak pokok. Jadi dengan itu kita dapat menyelamatkan habitat haiwan tersebut, contohnya seperti kita dapat menyelamatkan habitat harimau. Seterusnya, kita kenalah beli sustainable product ataupun beli environmental friendly product, contohnya seperti stainless steel straw. Jadi kita tak perlu guna straw plastik yang pakai buang, yang tentu akhirnya pasti kita tak tahu, mungkin akan berada di terapung-rapung di lautan dan seterusnya dimakan oleh penyu ataupun kura-kura dan sebagainya. Seterusnya akan membuatkan mereka tercekik dan mati. Baiklah, solusi yang terakhir yang dapat kita lakukan untuk mengurangi kepupusan haiwan adalah learn about endangered species, iaitu kita belajar tentang haiwan-haiwan yang telah terancam ni. Contohnya macam kita educate ourselves, educate our society, educate our friends, educate our children, educate our youngster, betapa pentingnya kita menjaga endangered species sebelum dia menjadi extinct species. Sebelum dia hilang daripada muka bumi, kita perlulah jaga, pelihara mereka supaya mereka akan bertambah generasinya sebelum pupus. Jadi apabila akar umbi sudah kuat, apabila akar umbi sudah kukuh, kita akan dapat melakukan pelbagai solusi lain kerana masing-masing telah ada kesedaran betapa pentingnya kita menjaga endangered species ini sebelum dia hilang daripada muka bumi.